Mana boleh timbulnya, kita boleh perhatikan sejarahnya adalah ketika bermulanya zaman gelap. Zaman gelap di Eropah dulu. Jadi ketika zaman gelap, seperti mana yang kita tahu, cengkaman gereja terhadap masyarakat sangat-sangat kuat. Sehingga segala perbincangan, sesuatu apa perbincangan yang berkaitan dengan sains, itu akan diambil tindakan yang sangat kasar oleh pihak gereja ketika itu. Sebagaimana kita tengok dengan kes Galileo Galilei. Dia membawakan teori yang sebenarnya bumi yang mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi bumi. Jadi teori itu bertentangan dengan akidah gereja ketika itu. Apa jadi pada Galileo Galilei? Dia dihukum house confined ataupun kena duduk dikurung dalam rumah sampai mati. Itu yang terjadi ketika zaman gelap. Jadi dalam pemerhatian saya dalam sejarah dan juga dalam keadaan kita punya masyarakat sosial seluruh dunia masa kini, kalau ada sesuatu, dunia ni sebelum tu saya nak sentuh, dunia ni Allah ciptakan dalam keadaan yang seimbang dan sederhana. Kita nak stop yang tentang seimbang tu poin dia, kerana kita nak ambil pemanggil yang telah pun berada di talian. Nanti Ustaz boleh sambung lagi. Cik Kuah, hello. Ya. Cik Kuah sudah makan? Sudah. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Sudah lama tak dengar suara Cik Kuah. Ya, sudah rindu lah. Silakan soalan Cik Kuah. Ya. Sudah makan okay. Tadi makan. Lepas ni makan lagi. Okay. Soalan saya ini sebenarnya saya nak tanya puan yang duduk di panel sebelah saya. Okey. Sebab baru-baru ni saya baca dalam surat khabar bahawa seorang ahli exco negeri telah mewawarkan bahawa keimbuhan akan diberikan kepada lelaki suami Islam yang beristeri lebih pada satu. So apa pandangan puan berkenaan hal ini dalam pendidikan Islam? Ya. Baik, terima kasih. Encik Kuah pun angan-angan juga nak kahwin orang kata. Mungkin puan boleh bagi gambaran sedikit tentang apa yang berkaitan, walaupun tak berlari sikit tapi tak apalah. Jadi tadi berkenaan dengan kahwin lebih kaitan dengan pendidikan. Okey, sebenarnya kalau dari segi konsep Islam tu kahwin melebihi satu tu tidak salah. Okey, setelah memenuhi beberapa syarat lah. Okey, so kesedaran ke arah kahwin lebih ni orang kata datangnya daripada ilmu juga, kan? So ilmu tu perlu ada kepada si suami dan juga si isteri-isterinya. Jadi berdasarkan ilmu dan berdasarkan syarat yang telah Allah tetapkan. Jadi ia dibolehkan. Kita tak boleh kata tak boleh, kan? Jadi dari segi pendidikan kepada masyarakat pun perlu diterangkan. Maknanya bila kita terangkan apa jua hukum Allah itu, apa jua hukum Allah, tak kiralah kahwin lebih ke apa yang telah disebutkan dalam Quran, pasti ada hikmah dia. Pasti ada hikmah. Cuma kadang-kadang mungkin kita terlebih emosional kadang-kadang, ataupun ada orang mengambil kesempatan atau mengambil kelebihan yang Allah bagi tu atas dasar nafsu, bukan atas dasar ilmu yang mereka ada. Jadi semua ni related to pendidikan juga. So apa jua orang kata sikap kita, behavior kita, personality kita sepatutnya dibendung oleh ajaran dalam Quran dan juga ajaran daripada hadis Nabi. Jadi itu bermula dari kecil. Daripada anak-anak kecil sehinggalah dewasa, macam mana sikap mereka terbentuk. Itulah sebaik-baik akhlak kita ialah seperti akhlak Rasulullah, dan sebaik-baik akhlak itu ialah akhlak daripada Quran. So itu petunjuk kita. Saya seperkara yang saya nak kongsi bersama penonton apa yang pernah saya lalui bersama dengan Profesor Dr. Muati daripada UPM ni puan. Dia ada menyebut bahawa sejauh mana pun lelaki ni setakat 4 saja yang dia boleh. Kalau kita bandingkan dengan Arnab dia boleh sampai 7. Ini perkara yang saya kongsi dengan Dr. Muati kalau dapat tengok live malam ni, seronok juga. Dan yang paling hebat sekali Ustaz, burung ciak rumah tu 20. Jadi kalau nak lebih daripada tu, jadilah burung kepada tuan-tuan. Baik, kita lupakan soal itu, selingan kepada anda, dan pastinya saya nak beri ruang balik kepada Ustaz Azri menyambung tentang hujah yang sebentar tadi. Tentang kesederhanaan tadi. Segala apa yang Allah dah ciptakan di atas muka bumi ni semuanya berdasarkan konsep kesederhanaan. Sebab tu alhamdulillah kita kata agama Islam ni satu agama yang cantik kerana dia agama yang berpijak di atas kesederhanaan.
Cuma saja bila saya tengok, bila timbul sesuatu yang kuasa yang ekstrim ke kanan, selalunya akan wujud satu kuasa yang ekstrim ke kiri untuk nak lawan balik kuasa ekstrim ke kanan tadi. Berbalik pada contoh tadi, macam mana wujudnya dualisme tadi, asalnya pihak gereja terlalu menekan sebarang perbincangan mengenai sains akan dihukum dengan teruk, diseksa dan dihukum dengan teruk. Malahan saya nak kongsi sikit cerita. Ada satu phrase dalam English kita panggil damn if you do, damn if you don't. Maksudnya kalau awak buat, awak kena, awak tak buat apa, awak kena. Yang mana pesakit mental ketika itu, terutamanya wanita, dia akan diikat untuk diuji. Dia ni kononnya dia kata sihir. Jadi dia nak uji sama ada orang ni sihir ke tak, dia akan ikat batu kat kaki, dia campak ke sungai. Kalau tenggelam, dia kata sihir lah. Kalau timbul, sebab kalau besi yang pure dia akan timbul. Jadi kalau timbul, yang tenggelam tadi tak sihir. Kalau yang timbul tu sihir, dia bawa naik atas, dibakar. Itu yang terjadi pada zaman gelap. Jadi dah kuasa yang terlalu menekan macam ni, wujud satu kuasa ekstrim ke kiri, itulah terjadinya zaman Renaissance. Jadi zaman Renaissance ni pula, kita bincang tentang saintifik dan apa-apa yang berkaitan dengan God, anything related to God, kita sama sekali tolak ke tepi. Why? Sebab God cannot be measured. Baik, kita akan lebih lanjut tentang dunia gelap ni. Saya suka kan? Zaman gelap zaman gelap ni kita perlu bincangkan juga. Kadang kita nak mencerahkan orang ni, kena balik sejarah, kena balik kepada sejarah. Jangan kita buta sejarah. Kerana itulah, apabila berlakunya buta sejarah, itulah berlakunya demonstrasi jalanan. Kita kena berbalik kepada soal pendidikan Islam ini. Bila kita ada didikan ilmu yang baik, maka kita tidak mahu buang masa berada di jalan, sebut bersih tapi tak bersih hati perut kita. Jadi itu kita kena jauhi. Jadi kita jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Arts 21. Menongkah batasan masa, mengupas isu semasa, menjadi saluran pelbagai suara, segalanya baru dan benar di Berita Bernama TV. Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi dan saya masih menantikan panggilan anda di talian kerana nombor 2693-7008 nombor keramat yang harus anda dial. Masih kekal bersama saya Ustaz Muhammad Azri Muhammad Nasaruddin dan juga Puan Nur Izwa Muhammad Nasaruddin, dan pastinya kita akan memberi ruang kepada anda seluas-luasnya untuk bertanyakan apa saja. Tadi Cik Kuah tanya pasal kahwin pun boleh Puan jawab, tak ada masalah. Dia turut kena mengena dengan didikan Islam itu. Baik, ada pemanggil rasanya di talian. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cik Hamid. Ya, kawan lama. Dah makan nasi ke?
dah makan, tapi suara saya clear tak? Sebab saya demam ni. Dia kalau demam panggil telefon dia hilang demam. Kalau panggil kita hilang demam. Okey, begini. Saya kurang pasti sama ada pertanyaan yang saya nak tanya ni ada kaitan tak dengan tajuk malam ni, tapi saya rasa ada. Sebab apa? Saya nak dari segi penulisan Al-Quran. Saya nak tanya Ustaz. Yeah. Jadi begini, dalam Al-Quran Ustaz, ada satu ayat dia surah Al-Aqaf. Dia bunyi macam ni. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkum fis samawat. Lepas tu dia ada tanda berhenti. Solaya. Lepas tu sambung terusnya. Itu ni bi kitabin min qabli hadza. Biasanya orang akan baca, orang tak akan baca itu ni, dia akan baca itu ni. Dia ambil formula ihdinas siratal mustaqim ataupun unzur kaifa faddalna. Dia ambil huruf 3. Kalau huruf 3 tu baris bawah, kita baca bawah. Kalau huruf 3 tu baris atas, baca bawah. Kalau huruf 3 tu baris depan, dia akan baca depan. Tapi ini saya dah tanya beberapa imam dan saya nyamanlah. Tapi dia kata itu ni, dia tak kata itu ni. Jadi cadangan saya kepada Ustaz ni, kalau Ustaz ada musyarak berkenaan dengan Quran Resan Osmani ni, kita nak minta tanda solaya tu dihilangkan. Ustaz Ahmed, Ustaz Ahmed. Ya. Nak saya jawab ke Ustaz jawab? Boleh juga. Pengurus hikmah hebat juga. Saya bagi penghormatan pada Ustaz lah jawapan ni. Saya tak apalah, saya bagi walaupun masalahnya begini. Masalahnya sebab dia ada tanda berhenti. Apabila tanda berhenti, banyak orang berhenti. Lahum syirkum fis samawat. Sebab tanda berhenti. Kemudian dia sambung, dia